Astaghfirullahaladzim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa ila arwai adwaji wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa tabi'in wa atba'u tabi'in. Summa ila jami'il muslimin wal muslimat syai'ulillah lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. وأصلي وأسلم على هذا النبي الكريم سيد الأمين خاتم النبيين وقائد المجاهدين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Tuan-tuan imam, pegawai masjid, jawatankuasa masjid Ibnu Sina serta sidang jemaah muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala inayah dan izinnya pada malam ini sekali lagi kita diberikan keizinan oleh Allah Ta'ala berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kepada kita taufik dan hidayat dan juga kekuatan dan juga memudahkan untuk kita memahami ilmu agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita dah bincang tentang pentingnya ilmu dalam seseorang, dalam kehidupan, bukan sahaja dalam nak mendapatkan pekerjaan, dia perlu juga ada ilmu. Namun nak diperbetulkan, ilmu bukan matlamat dia nak dapat kerja. Ilmu matlamat dia adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Kalau dia dapat kerja, itu merupakan bonus kepada dia. Ya? Jadi jangan kita letakkan matlamat kita belajar ilmu itu untuk kita nak dapatkan kerja. Walaupun daripada segi kelazimannya begitu. Dan begitu jugalah seharusnya yang perlu untuk kita tanamkan kepada anak-anak kita. Supaya belajar tu, supaya dia menuntut ilmu tu dengan bersungguh-sungguh, kerana itu merupakan ibadah. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah satu kefarduan kepada setiap muslim. Dan selagi ilmu itu didalami, maksudnya selagi dia dekat dengan Allah Ta'ala. Bila dia dekat dengan Allah Ta'ala, dia akan mendapat kebahagiaan. Dan itulah kemuncak kehidupan kita. Jadi kalau kita dalam hidup kita neracanya adalah harta benda, dunia, tidak salah untuk mencari. Tetapi itu bukan matlamat. Kita cari itu satu keperluan, kita cari mengikut kepada kemampuan dan ruang yang ada, menjaga batas-batasnya, dan kita peroleh. Tak apa, kita ambil. Ya. Jadi jelas dalam kehidupan kita di atas muka bumi ini, ilmu itu penting. Ya, dalam kehidupan kita, bukan sahaja ilmu itu perlu dilalui dengan secara formal, pergi sekolah rendah, sekolah menengah, bahkan ada yang masukkan anak dia ke tadika, ya, seawal umur 4 tahun, ada yang 3 tahun tak sabar dah nak hantarkan anaknya ke tadika, bayaran mahal-mahal. Baguslah, walaupun sebenarnya ya ada pandangan-pandangan berbeza ni, ya, daripada sudut menuntut ilmu. Habis sekolah menengah kita kat Malaysia
sekolah rendah 6 tahun, kemudian kita sambung lagi sekolah menengah 5 tahun, ya, kemudian ada yang sambung tingkatan 6, ada yang sambung matrik, kemudian sambung pula IPT sampailah 4 tahun. Tujuan kita belajar ini adalah untuk kita nak menolak kejahilan dalam diri kita. Sebab bila insan itu, manusia itu jahil, dia bukan sahaja boleh tertipu, dia bukan sahaja boleh dia terinaya dan orang tipu dia, tetapi lebih malang kepada dia, amal dia tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Jadi perkara pertama dalam kehidupan seharian kita, asasnya ilmu itu penting. Apatah lagi dalam perkara berkaitan tentang agama. Dalam berkaitan tentang agama ni penting kepada seluruh kita, bukan sahaja kepada orang yang berlatar belakang agama. Mungkin dalam hal ini orang yang berlatar belakang agama, dia boleh menyampaikan sebab dia belajar. Dalam masa yang sama, orang yang bukan berlatar belakang agama, ya, dia pun boleh belajar. Sebab kita nanti lepas ni kita sembahyang Isyak, itu satu amalan, dan amal itu kita kena belajar. Jadi di dalam perkara berkaitan tentang ibadat ni, lagilah kita kena belajar. Biasanya belajar ni orang nak pergi ke haji je, kursus haji. Kalau kita nak kata kursus solat untuk budak sekolah rendah je kot, orang tua mana ada, dia malu lah 50-60 tahun nak pergi ke kemah ibadat pula. Kan? Seperti berpuasa, ada kita nak buat kursus puasa? Tak ada. Namun kita jangan rasa diri kita rendah diri. Untuk kita belajar tentang agama ini, walaupun itu adalah solat, jangan diperkecilkan. Sebab benda itu penting. Itu pun tak tahu sebenarnya. Kadang-kadang kita rasa benda yang kita buat ni sah, rupa-rupanya salah apa yang kita faham. Jadi perkara-perkara berkaitan tentang ibadat ni, tak kira dia berlatar belakang agama ke tak ke, dia kena belajar. Saya pun belajar, tuan-tuan. Saya pun rasa banyak kekurangan, dan kita belajar, terus belajar. Jangan rasa diri kita malu untuk belajar. Dalam perbincangan yang lepas, dalam buku Fiqh Awlawiyat ni, Dr. Yusuf Qaradawi, saya buka muka surat 67. Seorang yang namanya mufti, lagilah tuan-tuan, dia perlu kepada ilmu. Mufti ini maksudnya apa? Orang yang memberikan fatwa. Dalam negara kita, setiap negeri ada jabatan mufti. Dan jabatan mufti itu diketuai oleh seorang yang bernamanya mufti. Dan apabila dia nak mengeluarkan satu fatwa, dia ada ahli majlis fatwa. Siapa yang menjadi ahli majlis fatwa? Orang yang menguasai ilmu, orang yang kompeten, memahami bukan sahaja Al-Quran, tafsir, bukan sahaja memahami hadis, usul hadis, bukan sahaja memahami tarikh Islam, bahkan tarikh dunia dia tahu. Apatah lagi dalam bab-bab berkaitan tentang fiqh. Rasulullah pada zaman tak ada cerita tentang pendermaan organ. Jadi perlu ada muzakarah di kalangan ahli fatwa. Macam mana boleh tak sebelum dia mati, dia bagi tahu dia nak, bila dia mati nanti didermakan organ dia. Asasnya tak boleh.
sebab menyeksa mayat. Tapi bila dibahaskan dalam muzakarah, memang akan ada yang menentang. Itu pentingnya muzakarah, perbincangan. Maka situ ada keharusannya. Bahkan beberapa perkara, benda tu sampai tahap mungkin wajib, sebab orang tu, orang ni memang dia dah meninggal dah, nak membantu kepada orang yang memang memerlukan. Pendermaan darah, buah pinggang, penderaan mata, dengan kecanggihan perubatan yang ada, jadi sudah pasti di sana fake menyelesaikan. Fake ni bukan maksud dia menyempitkan, menyelesaikan. Jadi bila seorang itu yang bernamanya mufti, dia tentu memerlukan kepada kemahiran dan kepintaran dan kebijakan dalam untuk mengeluarkan fatwa. Baginda Nabi SAW pernah marah dengan seorang sahabat. Kerana apa? Kerana dia mengeluarkan fatwa dalam keadaan dia tak tahu. Bila ditanya kepada seorang sahabat, ada seorang, seorang ni dia jinabah, hadas besar. Jadi hadas besar ni, kalau kita ada air wuduk, kita anggota wuduk ni adalah kan, bila kita mandi wajib, maksudnya seluruh badan kita lah kita mandikan, berbeza dengan wuduk. Tapi apabila dalam keadaan ketiadaan air ni, setengah pendapat kena pastikan 40 rumah ke depan, 40 rumah belakang, 40 rumah kiri dan kanan memang tak ada air, barulah kita boleh tayamum. Kalau kat taman senanglah kita dapat 40 rumah tu, kalau kat kampung payah juga tu, jauh. Barulah kita nak katakan untuk kita nak tayamum. Tayamum tu ada sebab-sebab juga tuan-tuan. Kadang-kadang ada juga orang tu tayamum disebabkan kerana apa? Dia allergic dengan air. Mungkin dia boleh tayamum. Dia tak boleh dengan air. Dengan air bahaya. Tak tahulah sakit apa. Ini contoh. Jadi seorang sahabat ni, dia hadas besar. Kalau misalnya dia tayamum, mudahlah kan dia basuh, sapu debu tu dengan muka, dengan tangan. Tapi bila dia hadas besar, nak buat macam mana? Maka ditanyalah kepada seorang sahabat. Sahabat ni pula, ni bagi fatwa ikut suka hati dia. Dia kata kamu kena guling-guling badan kamu. Sebab mandi wajib. Mandi wajib ni kena ratakan air. Kena ratakan air. Jadi kena ratakan badan kamu dengan debu. Jadi orang tu pun percaya. Dia pun guling-guling. Guling-guling tu sampai luka. Dan Rasulullah SAW dalam mafhum hadisnya menyebut, mereka akibat fatwa yang salah itu telah membunuhnya. Biarlah Allah membunuh mereka. Kasar tu Rasulullah cakap begitu. Mengapakah mereka tidak bertanya dahulu apabila mereka tidak mengerti? Sesungguhnya ubat kebodohan adalah bertanya. Sesungguhnya orang tersebut yang terluka tadi tu cukup dengan mengambil tayamum sahaja untuk mengangkat hadas besar. Sama je lah, tayamum dia macam wuduk tu juga, tak perlu untuk guling-guling. Rasulullah marah tu sebab apa? Marah tu sebab seorang yang tak ada ilmu, dia mengeluarkan fatwa. Marahnya kat situ. Syifa'ul ayyu as-su'al, ini pepatah bahasa Arab. Ubat kepada orang yang tak tahu bertanya. Jadi jangan rasa kita malu untuk kita bertanya. Dan kalau yang ditanyanya tu dia tak tahu,
Jangan malu untuk bercakap wallahu a'lam. Kan? Sebab tak tahu. Beberapa ulama salaf, ya, yang boleh jadikan sebagai peringatan dan pengajaran bagi mereka yang suka gopoh dan berlagak alim sehingga sering mengeluarkan fatwa secara terburu-buru. Imam Ibn Sirin rahimahullah ta'ala berkata, seseorang yang mati dalam keadaan jahil masih lebih baik daripada orang yang berani mengeluarkan pendapatnya tanpa dasar ilmu pengetahuan. Kalau dia tak tahu, jangan jawab. Leceh lah ustaz ditanya tak tahu kan. Jawab juga. Sedangkan dia tak tahu. Sebulan dua ni saya kena tanya tentang GISB. Macam mana ustaz? Yelah, kadang tanya tu dia provok. Kiranya kalau saya tak jawab tu leceh kan. Macam mana ustaz, pandangan ustaz dengan JSB ni? Sesat ke, kafir ke, atau macam mana? Tuan-tuan, kita nak menyatakan satu perkara, apatah lagi dalam berkaitan tentang akidah, berkaitan tentang keimanan, berkaitan tentang kekufuran. Kita tak boleh untuk kita nak bagi fatwa seorang-seorang. Tambahan, kita tidak berautoriti. Bahkan ada beberapa perkara di dalam Islam, kalau sekiranya kita tuding seorang itu, kita kata dia gitu, tak berlaku benda tu, dia kembali kepada orang yang menuduh. Pertamanya, kita menuduh orang tu berzina. Alih-alih orang tu tidak berzina, kita kena balik tuan-tuan, kena qazaf, menuduh dengan tuduhan yang palsu. Jangan kita tuduh orang seberangan melakukan zina. Yang kedua, begitu juga kita tak boleh tuduh orang melakukan liwat. Sebab liwat pun kalau kita tuduh, dia tak buat, maka kita kena hukum qazaf. Jangan kita tuduh. Kalau orang nak tuduh itu hakim dia dengan pembicaraan itu terpulang kita tak ada akses untuk kita nak betul ke berlaku benda tu ke tak, kita tak boleh tuduh. Apatah lagi dalam berkaitan tentang keimanan dan kekufuran. Kalau kita nak sebut ciri-ciri yang boleh menjatuhkan syahadah, kita boleh beritahu. Yang boleh merosakkan iman, boleh mencacat celakan akidah, kita boleh senaraikan. Tapi kita nak taggingkan sipulan-sipulan itu murtad, sipulan-sipulan itu syirik. Dia memerlukan kepada pihak yang berautoriti. Dalam Islam sangat menjaga benda tu. Dalam bab akidah, keimanan, itu beberapa buah negeri dah keluar fatwa dah sesat. Perak tak keluar lagi. Orang duk tanya saya bukan berautoriti untuk saya mengeluarkan tu. Tanyalah kepada pihak yang berautoriti. Dan Perak mengikut kepada dah mereka dah bersidang dan mesyuarat, ya. Ini menunggu keputusan, antaranya juga dengan keputusan daripada MKI. Menghalusi, sebab kita nak kata seseorang tu sesat bukan semudahnya. Soal pengabaian kanak-kanak, penderaan itu pihak berkuasa, pihak PDRM dia tahu siasatan dia, pihak JKM, Jabatan Kebajikan Masyarakat dia, itu ada cara penyiasatan mereka. Tapi dalam bab keimanan bukan semudah. Dan seseorang itu walaupun dia ustaz, mahir segala-galanya pun, dia tidak berautoriti dan dia tidak boleh mengeluarkan fatwa. Fatwa ni hanya pihak yang berautoriti. Nanti jenuh semua nak bagi fatwa belaka. Ustaz ada berapa puluh ribu, berapa ratus ribu semua bagi fatwa. Ini saya sebut tentang berkaitan tentang keimanan.
tentang akidah. Tak semudahnya kita nak keluarkan fatwa. Ya. Kalau nak memberikan pandangan, ya, apa yang kita tahu. Saya bukanlah nak kata nak membela, sebab saya tak pergi kedai GSB ni dah 15 tahun dah tak pergi. Kawan saya ramai je, kat Arkom, kat Rufaqah dan sebagainya. Mengapa tak pergi? Itu adalah masa 15 tahun tu adalah kisahnya. Saya belajar, tapi saya tidak ada autoriti, dan saya tidak boleh semudah-mudahnya untuk kita nak mengeluarkan fatwa yang orang ni sesat, orang ni syirik, orang ni kafir. Tak boleh. Kena pihak yang berautoriti. Sabar, dengar apa yang akan dikeluarkan oleh macam fatwa, kan? Begitu juga berlaku pada zaman Rasulullah. Para sahabat itu pun dalam masalah fiqh suka, bahkan kadang-kadang cepat untuk mengeluarkan fatwa, sedangkan dia tak belajar. Dan Ibn Sirin menyebut orang yang mati dalam keadaan jahil itu lebih baik lagi daripada orang yang berani mengeluarkan fatwa sedangkan dia tak tahu benda itu. Syekh Abu Husin Al-Ash'ari berkata, ada seorang yang berani berfatwa mengenai satu masalah. Apabila masalah tersebut ditanyakan kepada Umar Ibn Khattab, pasti beliau akan menyebut seluruh ahli Badar untuk dimintakan pendapatnya mengenai masalah itu. Orang yang alim nak bagi fatwa tu, dia bukan boleh on the spot. Tanya dulu, bahasan dulu, gitu. Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Abbas, ini sahabat Rasulullah yang pintar. Keduanya pernah berkata, sesiapa yang sentiasa berani memberikan fatwa ke atas setiap pertanyaan adalah orang yang tidak waras akalnya. Pantang ada orang tanya, jawab mereka. Leceh lah ustaz kan, tanya takkan tak boleh jawab. Kalau betul dia ada ilmu, betul apa yang dia tahu tentang perkara tersebut, dia boleh. Tapi kalau sekiranya perkara itu dia tidak tahu, dia tak boleh. Amirul Mukminin Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu berkata, satu perkara yang paling menyejukkan hatiku apabila ada seseorang ditanya mengenai perkara yang tidak diketahui, kemudian ia menjawab, Allahu a'lam. Itu lebih selamat. Ada soalan ditanya kepada dia, dia tak tahu, dia menjawab, Wallahu a'lam. Tuan-tuan jangan kecil hati kalau ada ustaz dia jawab Wallahu a'lam, sebab dia tak tahu. Kan? Bahkan itu merupakan jalan yang paling selamat untuk kita bercakap, mengeluarkan satu hukum benda yang kita tak tahu. Saya ambil tauliah tahun 97, tahun 97. Balik Mesir 94, 97 saya ambil. 7 orang panel yang tanya tauliah ni dah meninggal dah, rahimallahu taala. Termasuk Tan Sri Mufti Rosani, Datuk Abdul Rahman Mubarak, almarhum Datuk Abdul Latif ataupun Pak Tih Pengkalau Keruh, almarhum Datuk Hashim Anang Syadiah, Pak Utih, Datuk Rahman Mubarak. Saya orang pertama dipanggil masuk dalam nama A kan. Nasiblah siapa nama A tu, memang saya lepas tu bagi nama anak semuanya M, E. Jenuh bapak tu. Jawab mula-mula, Dewan Periksaan kat depan. 45 minit ditanya tuan-tuan, basah belakang. Pertanyaan yang ditanya, memang saya tak boleh jawab.
Nak kona-kona depannya siapa? Antara yang saya ingat yang saya tak boleh jawab, soalan daripada almarhum Datuk Abdul Rahman Mubarak. Dia kata dengan saya, Ustaz tanya sikit je, kata dia. Oh, kita pun lega sikit. Berapa saiz Kaabah? Dengar saiz Kaabah, kita pun tuan-tuan tahu apa jawapan yang saya sesuai saya nak beri? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam, itulah saya lulus. Ini kadang-kadang benda yang tak tahu kita jawab. Tidak ada satu keaiban kepada seorang guru untuk dia menjawab wallahu a'lam benda yang dia tak tahu. Ilmu tu luas. Tak semua benda kita tak tahu. Kalau dia belajar Azhar pun, tuan-tuan tanya dengan dia, dia belajar kuliah apa? Saya syariah. Sebahagian daripada kuliah saya tak menyentuh secara mendalam tentang berkaitan tentang tauhid. Saya belajarlah tauhid tu. Kecuali kalau sekiranya masa zaman saya tu 6 bulan belajar, 6 bulan cuti. 6 bulan cuti tu kita belajar talaki dengan syekh, kita talaki dengan doktor kuliah. Itu mungkin menambahkan, mengimbangi benda tu. Kalau dia kuliah luar dia ada belajar syariah, ada belajar usuluddin, tapi tidak mendalam. Tapi dia belajar kuliah luar. Bahkan saya pernah pergi datang satu viva munaqashah magister. Apa tajuk dia? Tajuk dia huruf waw. Waw tu bukan waw bulan tu, bukan layang-layang tu, waw. Tebal tuan-tuan waw tu. Waw yang saya tahu, waw istiadah, waw istinaf, waw ataf. Nak kupeh-kupeh satu muka surat pun jenuh nak tulis waw tu. Dia boleh karang waw tu tebal tu tuan-tuan. Master dia huruf waw aja. Punya dahsyatnya ilmu Al-Quran kalau kita kaji. Ilmu tu sangat luas. Jadi sekiranya di ruang bidang kuasa dia boleh lah. Benda yang tak tahu, kita jawab tak tahu. Masalah ni kadang-kadang, minta maaf tuan-tuan, saya tak kata semua, tapi kadang-kadang contohnya kita kata baru je sebelum ni duk dia yalah nak kata selebriti ke artis ke gitu lah kan. Jadi bagus untuk berhijrah tu, tapi dalam beberapa bulan lepas berhijrah dia pakai serban, pakai jubah apa semua, dia cakap tentang Islam. Bukan tak boleh. Maksud saya bukan orang yang bukan latar belakang, bukan maksudnya tak boleh bercakap Islam, boleh. Tapi sampai tahap dia berceramah, berkuliah, apa ke sebagainya. Ini sebelum isu tentang tauliah. Dia belajar kat mana? Tuan-tuan pun jemput dia pula. Mahal pula tu. Dia kalau show dulu 3,000, kuliah pun 3,000 juga. Dia tak belajar mana. Duk cerita tentang pengalaman dia dulu, dia pegang gitar, sekarang dia pegang Quran. Tuan-tuan pun syok dengan dia pakai jubah pula, kemudian keluarlah dia punya masyarakat kita kadang-kadang terpesona dengan perkara tersebut. Dia tidak menjadikan neraca ilmu itu menjadi satu ukuran, menjadi satu perkara yang kita nak berpaut kepada agama kita. Kita pakai serban, jubah, kita nak dapat sunnah itu. Baguslah orang Malaysia ni, bagus. Situ pandang bagus kan. Tapi ada setengah masyarakat kita segelintir, sagus, jubah tak besar, kena lilit lagi. Berapa lilit tuan-tuan nak saya pakai serban? Sedangkan tuan-tuan pun boleh lilit serban tu sebesar macam mana pun.
Begitu jugalah tentang jubah. Siapa semua boleh pakai. Yang pentingnya adalah ilmu nak disampaikan. Itulah mula dah bila kita dah teruja dengan seseorang, susuk tubuh, kita kata guru kita lah, apalah semua tu, kita mula datangnya perasaan ta'assub. Bila dah ta'assub ni, tuan-tuan, dia tak ada dah nak kontrol-kontrol dah. Ayah pin tu ta'assub lah tu. Siapa nak ngajar dia dulu minum dulu air celup kaki dia tu. Tuan-tuan boleh bayang bila ta'assub. Walaupun dia rasa dia nak cari kebenaran, bagus. Tambah kalau misalnya ayam sini, kita kata, tuan-tuan, saya ada bawa air ni, saya celup dengan janggut Rasulullah. Cahaya bulat-bulat, cahaya. Orang perempuan lagi cepat cahaya. Beli RM59.99. Nak cari 1 sen pun susah. Tapi beli, order lagi. Kenapa kita terlalu begitu? Barakah di mana sebenarnya? Sampai letakkan nama yang kita rasa itu sebagai guru kita, letak nak sembahyang, kamera pun nampak muka tu. Nyorongih je gambar depan tu, kita pas sembahyang pun tengok gambar tu, sunnah. Dah berlebih-lebih. Rasulullah, sahabat waktu itu Rasulullah anggota dia wangi. Itu Rasulullah, tak boleh samakan dengan kita. Guru tetap kita kena hormat. Tok guru ke, tuan guru ke, pak kiai ke, sama kerja perlu kita hormat. Saya pun masih ada lagi guru-guru yang saya belajar. Tetapi jangan keluar daripada batas yang sepatutnya. Ya, sampai pada tahap untuk teringat tok guru pun dijadikan sebagai satu pemujaan, pendewaan. Last kali takdis, memuja-muja. Itu yang kadang jadi benda tu tak boleh kawan. Bagus pakaian apa yang bagus, tapi jangan sampai pada tahap pemujaan. Orang tu dah mati dah. Tak mati ustaz, tak mati. Hakikatnya dia hidup. Dia akan lahir nanti menjadi Imam Mahdi. Itu duk fikir Imam Mahdi. Ada orang tak sembahyang sebab apa? Tunggu Imam Mahdi. Matilah dulu dia tu. Kenapa sampai tahap macam itu? Kerana apa? Tidak ada ilmu. Bila ada ilmu akan dapat membataskan kefahaman kita. Alhamdulillah Allah Ta'ala beri kepada kita ni tuan-tuan, mudah kita faham. Sebagaimana kita faham bila perang Israel Palestin, kita boleh tahu kita nak sokong mana. Dan Alhamdulillah dalam negara kita ni mudah kita memahami akidah kita. Dan perkara ini bukan merupakan usaha 2-3 tahun ini tuan-tuan, adalah perjuangan daripada orang dulu. Saya cerita benda ni supaya nak ingatkan diri saya dan juga tuan-tuan bahawa orang dulu walaupun serba kekurangan tetapi dia berusaha untuk memastikan akidah anak cucu dia tu dalam keadaan yang baik dan selamat walaupun serba kekurangan. Bukan sahaja segi kewangan, serba-serbi tuan-tuan. Hidup orang dulu ni tuan-tuan, hampir keseluruhan orang dulu ni pergi belajar tuan-tuan dalam keadaan susah payah. Bukan pergi mondok aja. Ini cerita bukan sebelum lagi penyata razak ke apa ke sebagai tahun 30-an, 40-an tu tuan-tuan. Apa dia orang hidup tuan-tuan, mak ayah kita. Mereka semangat nak menuntut ilmu. Ada pada dia sebab nak menghilangkan kejahilan. Macam mana semangat? Ya, almarhum ayah anda saya pernah cerita dengan saya. Dia cerita tu supaya saya hargai apa yang ada pada zaman saya lah. Saya pun cerita lah dengan anak saya kan. Dia tak pergi sekolah. Sampai satu tahap dia tak pergi sekolah. Dia pergi sekolah mula. Dan sekali kan dulu sampai kelas 8 apa semua gitu kan. Sampai satu tahap dia tak pergi sekolah. Apa dia buat? Dia dengan seorang sahabat dia menunggu kawan dia balik sekolah.
Dia tak mampu nak beli kasut, tak mampu nak beli papan batu. Setiap kali kawan dia balik sekolah, dia tunggu belajar apa hari ni. Tiap-tiap hari. Anak kita pergi sekolah, cuti ke apa-apa, tak pergi sekolah, ada tanya kawan dia, tadi sekolah belajar apa? Bertuah, tuan-tuan. Orang dulu macam mana? Orang dulu dia sanggup, kalau daripada Sungai Manik tu naik basikal ke Bagan Datuk. Ke timur ada pondok dulu, ke Bagan Datuk pun ada, naik basikal. Oh, budak sekarang belikan motor, tak pergi sekolah, melencong tempat lain, tuan-tuan. Oh, dulu dijaga suasana. Sebab tu tuan-tuan, macam di Gaza, saya nak sebut, orang kadang ada juga mengkaji tentang keciciran pendidikan di Gaza. Tuan-tuan, saya nak sebut Gaza ni lain sikit. Sekolah bumbung dah habis, meletup, tangga dah tak ada, kelas dah tak ada, diorang belajar lagi, tuan-tuan. Tu dia punya semangat. Bahkan tuan-tuan boleh bayang keluasan Gaza ni, sebab saya ada pernah tengok, ada dalam bulan lepas saya tengok ada satu kajian membandingkan tentang keciciran pelajar di Malaysia dengan di Gaza. Saya macam tak setujulah. Sebab keciciran kita ni dalam keadaan selesa. Kenapa kita cicir? Banyak faktor dia, saya tak nak ulas lah kat situ. Contohnya macam SPM, pelajar ni tak mengambil satu pun subjek SPM, sedangkan dia telah daftar. Tahun lepas 9,000 orang tak daftar. Kalau COVID tak apalah, mana sabar, tak COVID dah lepas. Di Gaza keciciran dia sebab ada perang. Tapi nak kata cicir, mungkin saya rasa tak tepat. Tuan-tuan boleh bayang, dan keluasan Shah Alam, keluasan lebih kurang berapa kilometer persegi, maksudnya perjalanan dalam 45 minit dah sampai border. Maksudnya tak luas mana lah. Sini tak sampai Ipoh, maksudnya sampai Kampar je keluasan Gaza tu. Tapi di situ ada 6 universiti. Orang Gaza ni masa dia aman dulu, lepas habis universiti, masuk universiti lagi. Budaya ilmu tu tinggi. Lepas habis sekolah ni, pergi sekolah lagi. Itu dah kerja dia. Selain daripada kerja-kerja yang lain, belajar menuntut ilmu. Memang orang Gaza ni cerdik. Dia tak sama dengan tuan-tuan boleh bayang di Ethiopia, di Sudan, di Somalia. Dia orang miskin. Memang miskin betul, tak tahu butuh huruf apa. Di Gaza, tak. Bila perang macam mana pun tu. Saya pun bila kita tengok, tuan-tuan perasan tak? Hari tu habis dah hospital, ada lagi hospital. Di benda tu, dia dah hidup dalam peperangan ni dah sampai 70 tahun. Jadi keciciran dalam suasana yang sebenarnya berbeza dengan apa keciciran kita. Saya kembali kepada tadi nak menyebut bahawa kita jangan mudah-mudah. Tambah kalau kita tidak kompeten terhadap ilmu itu, kita jangan mudah untuk kita mengeluarkan fatwa. Fatwa ni orang yang layak yang berikan. Tambahan pula, kalau sekiranya perkara itu berkaitan tentang keimanan, akidah, macam saya sebutkan tadi, kan? Jangan kita tuduh orang berzina aja untuk liwat kalau sekiranya kita pun tak tahu benda tu. Lebih baik tak payah kita nak mengulas benda tu. Sebab benda tu boleh kembali kepada kita kerana menuduh dengan palsu ataupun hukum qazaf. Bahawa daerah fatwa adalah sangat penting dan berbahaya, kerana wajib mengambil persiapan ilmu dan kefahaman agama yang cukup. Wawasan yang luas disertai dengan kemantapan iman dan keteguhan hati, serta keikhlasan yang nyata bagi mereka yang hendak menceburi diri ke dalam lautan fatwa. Imam Bukhari, Imam Muslim, dia nak letakkan hadis ke dalam kitab dia. Dia sembahyang sunat. Sembahyang sunat dulu, dia tawakal kepada Allah Ta'ala, diserahkan, nak masukkan ke dalam, nak meletakkan satu hadis tu kat situ, menyerahkan kepada Allah Ta'ala. Hubungan alim macam mana pun dia. Itu yang saya sebutkan pada awal tadi. Falsafah ilmu dia bukan menghasilkan
kerja. Falsafah ilmu menghasilkan orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Siapakah orang yang bahagia di sisi? Yang bahagia, hakikat orang yang bahagia. Orang yang bahagia ialah orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Kalau kita dekat dengan Allah Ta'ala, apa status kita pun, kita akan bahagia. Bahagia ni tuan-tuan, ini anugerah Allah Ta'ala bagi kepada orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Itu yang disebut sebagai halawatul iman, kemanisan iman. Bila ada kemanisan iman, dia akan gembira dalam hati. Bukan maksudnya kebahagiaan, halawatul iman, dia tak susah. Bukan maksudnya begitu. Dia akan susah. Tetapi dia tahu macam mana dia nak adopt, dia nak menjadikan kesusahan itu satu perkara yang membahagiakan diri dia. Ya. Orang perempuan salin, susah ke senang? Susah. Tapi ya, dia memberikan kebahagiaan kepada satu keluarga. Jadi bukan maksudnya bila kita kata bahagia, dia tidak diuji. Kita akan uji. Kita jangan nak ngelak tuan-tuan. Allah Ta'ala akan uji kita sampai kita mati. Diuji apa, bentuk apa, berbeza-beza. Tak boleh lari. Tapi kalau kita berjaya, apapun ujian, apapun dugaan, kita dekat dengan Allah Ta'ala, maka kita menjadi orang yang paling bahagia di atas muka. Sebab tu Allah Ta'ala bagi kita kekuatan. Kekuatan kita apa? Dengan ibadat kita, dengan Quran kita. Mungkin kerana kita jarang baca Quran, kita lemah. Mungkin kerana kita jarang kita tahajud, kita lemah. Ini sudah sampai masanya tuan-tuan, umur 40-50 tahun ke atas ni, kalau seminggu tu 3-4 kali kena tahajud. Dan kita kerap bangun pagi kan. Tahajud ni memberikan ketenangan pada diri kita. Kita ada dosa, tapi kita mengharap supaya Allah Ta'ala ampunkan dosa itu. Sikit lagi tuan-tuan. Maka kita akan sangat terperanjat apabila melihat orang-orang yang baru mula belajar ilmu agama dan syariat sering tampil ke hadapan mengemukakan fatwa-fatwa yang rumit dan pelik. Mereka juga mengetepikan para ulama. Malah terkadang mereka berani mengkritik, mempersalahkan para imam-imam besar. Saya pun tengok dalam YouTube, ya, saya tak sempat hari ini untuk akan datang, tentang perbahasan Asy'ariyah Maturidiyah. Ya, kalau sempat saya akan sentuh pada bulan depan. Perbincangan, macam mana ni Ustaz? Kami ni akidah apa ni kan? Akidah Asy'ariyah Maturidiyah. Asy'ariyah pun tak faham, Maturidiyah pun tak faham. Ada benda tu di dalam khutbah. Kan? Macam mana ni? Jadi kadang-kadang benda tu, ya, perbahasan tu sangat mendalam. Ya, ada kaitan dengan RUU, Jabatan Mufti Wilayah, dan pening ke masyarakat. Saya pun kadang-kadang nak tegur jugalah kepada para ustaz, asatizah. Jangan lontarkan masalah yang akademik, yang terlalu detail kepada masyarakat. Awam tak faham, tak belajar benda tu. Saya belajar tapi saya tak boleh nak cerita benda tu dalam waktu yang singkat. Dia kena belajar, dah lelaki kita kena belajar betul, buka kitab baru kita faham. Nanti kita nampak sedut sana, sedut sini, kita tengok pula YouTube sini, skrat sana, skrat sini. Dah, kita belajar dengan YouTube pula, kan? Mereka sepatutnya menyedari tentang kadar kemampuan diri terlebih dahulu, kemudian belajar lebih jauh lagi. Ya, jangan sikit-sikit pandai pakai serban, pakai jubah, kemudian kita ceramah apa semua, letak pula demand pula nak jemput saya 3,000 satu jam. Tuan-tuan pun shock pula dengan dia kan. Itu masalah. Ya. Mereka sepatutnya menyedari tentang kadar kemampuan diri terlebih dahulu, kemudian belajar lebih jauh lagi mengenai fiqh maqasid, syariat dan fiqh hakikat kenyataan kehidupan, serta beberapa disiplin ilmu. Ilmu pun ada disiplin sehingga mencapai darjat yang mencukupi. Ya, namun disebabkan kerana sombong, takabur, tak nak belajar, jadi keluarlah fatwa-fatwa yang silap. Jadi sebelum saya mengakhiri, nanti saya dropkan flyer Mahat Al-Islah untuk tuan-tuan yang berhajat nak hantar anak di peringkat menengah
tingkatan 1, 2, 3, 4. Tahun ni kita ambil tingkatan 5. Ada apa tu fast track untuk sampai umur 22 tahun. Kita bagilah peluang untuk mereka ni, kadang mereka ni belajar peringkat menengah, tak ada SPM, jadi nak ambil tempat atau kat mana, mungkin sekolah KPM tak terima dia orang, jadi kita terima. Dan bolehlah tengok, tuan-tuan boleh type kami punya website, kami punya FB, kami punya Instagram, TikTok, untuk pendaftaran boleh tanya kat situ lah ya. Flyer ada saya dropkan kat sini, siapa kalau berminat boleh mengistighfar Allah Ta'ala, ampun maaf segala kurangan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil hadina siratal mustaqim. Allahumma arinal haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.